نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Sesungguhnya hari pemutus hukum untuk memberi balasan ialah masa untuk mereka semua berhimpun, iaitu pada hari seorang kerabat atau sahabat tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seorang kerabat atau sahabat karibnya, dan mereka pula tidak akan diberi pertolongan kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah jualah yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sambung surah Ad-Dukhan. Pada pertemuan yang lalu, kita sampai ayat yang ke-40. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari yang dibahagi-bahagikan itu, miqatuhum, masanya, ajma'in, mereka akan berhimpun pada hari tersebut. Hari yang dijanjikan. Dan pada hari itu, yauma la yughni maulan. Hari itu tidak akan berguna ghina. Ghina ni maksudnya kaya. Ghina ni maksudnya cukup. Ghaniyun, rasa cukup. Sebab tu dia diertikan juga sebagai kaya. Orang kaya ni, dia tak perlu pada bantuan. Itu maksud kaya. Dia dah ada, dia tak perlu pada orang lain. Dia tak perlu pada sebarang bantuan. Dia tak perlu kepada orang sedekah pada dia sebab dia dah kaya, dia dah cukup. So perasaan merasa cukup itu ghina. Perasaan merasa cukup itu ghina. Lalu perasaan rasa cukup ni, dia bukan hanya boleh dinikmati orang kaya. Orang miskin juga boleh ada perasaan ghina, rasa cukup. Kalau dia dah biasa makan sehari satu pinggan nasi suku, lauk suku, sayur suku, dia rasa cukup macam tu, ghina. Tu ghina. Dia rasa cukup. Dia rasa tak perlu. Problemnya ialah sepanjang hidup dekat dunia, dia rasa tak perlu panduan petunjuk dari Allah. Orang datangkan nasihat, tak, aku rasa cukup. Apa yang aku ada, aku rasa cukup. Aku confident aku boleh berjaya. Kau tak payah nasihatlah aku. So, penyakit itu boleh terjadi pada orang kaya dan orang miskin. Ghina, dia rasa cukup. Tak payahlah ni semua, tadabbur, tak payahlah. Baca tafsir dia boleh faham. Ghina, dia rasa cukup. Kau tak payah nak nasihat aku sangat Tak. Dan sesama mereka dia ada same wavelength. Sama dia punya wavelength tu. Dan dia membentuk circle mereka.
Orang yang dia tak kenal bagi nasihat, tak. Dia hanya terima nasihat dari siapa? Dari dia punya klik sahaja. Ada, kita pernah jumpa, ada. Kadang kita pun macam tu. Dan lebih menyedihkan sesama ustaz. Kalau ustaz lain bagi ceramah, ustaz yang ini tak nak dengar. So dia rasa, aku tak perlulah. Itu untuk orang-orang marhain. Aku ustaz kot. Rina. Dan Allah kata pada hari itu, la yughni maulan am maulan syai'a. Kawan, pelindung. Maula ni wali. Wali ni apa wali? Pelindung, orang yang bertanggungjawab, pemelihara, maula, wali, wakil, pelindung, yang boleh protect, yang boleh pelihara. So Allah bagi tahu mana-mana orang pada hari itu tidak boleh protect orang lain, tak boleh wakili orang lain, tak boleh pelihara orang lain, tak boleh lindungi orang lain. Sedikit pun syai'ah. Seorang wali takkan boleh wakilkan, tak boleh protect orang lain sedikit pun. Malah walahum yunsarun, malah mereka sendiri takkan dibantu. Takkan dibantu tu lebih menyedihkan. Walahum yunsarun itu merujuk kepada Allah takkan tolong. Kita sepanjang dekat dunia ni tuan-puan, dengan sifat Rahman Allah, dengan sifat Rahman Allah, orang kafir pun boleh hidup selesa. Sama ada dia kaya, dia miskin, dia kafir, dia buat syirik, dia masih boleh tidur malam. Dia masih boleh hirup air cokolate. Kan macam ni kan, cokolate. Ini bukan promosi, saya tak dapat apa-apa royalty daripada Ike Cheong, tapi sedap air ni. Mereka masih boleh rasa udara sejuk dari aircon. Mereka masih boleh bergembira, bergelak ketawa, makan masih ada rasa. Buah pinggang berfungsi dengan elok. Bernafas turun naik, boleh berjoging petang-petang. Rasa nak bela anjing boleh, tak ada kilat memancar, sabung menyambung, tak ada. Jantung masih berdegup. Idea masih banyak. Syarikat kaya raya. Kalau dia sorok barang-barang pun, kerajaan tak boleh buat apa. Kerana Allah bantu. Allah bagi tahu nanti di satu hari tak ada siapa yang bantu. Walahum yunsarun. Tak ada siapa yang bantu. Dan hari itu pasti datang. Orang-orang kaya dia takkan boleh sesama grup dia saling bantu-bantu. Tak ada. Sesama mereka pun tak boleh bantu-membantu, apatah lagi nak harapkan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ngeri, ayat ni ngeri. Kerana Allah tak sebut yauma la yughnil kafir atau la yughnil munafik, tak. Allah sebut maula. Bukankah kita mak bapa menjadi wali kepada anak-anak? Kita juga maula. Dan sekarang Allah tegur maula. Ayat ni juga untuk kita. Bukan hanya kafir Quraisy, bukan hanya Fir'aun, tapi kita. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Yauma la yughni maulan am maulan syai'an wa lahum yunsarun.
Allah tidak spesifik, oh ini untuk orang kafir, ini untuk orang munafik. Tak. Boleh jadi ini untuk orang Islam dan orang beriman. Kita tak akan dapat sebarang bantuan dan pertolongan jika illa marrahimallah, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. The only exceptional ialah mereka yang Allah beri rahmat. Sekali lagi diulang, mereka yang Allah beri rahmat. So Allah bagi rahmat ni, Allah yang bagi. Bukan kita yang buat. Tak, Allah yang bagi. So tak kira siapa pun kita. Jika Allah beri rahmat pada hari itu, kita selamat. Problemnya ialah macam mana kita nak dapat rahmat Allah kalau sepanjang dekat dunia kita tak perasan rahmat Allah. Lalu kita tak syukur rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Sehingga Allah gunakan nama dia Ar-Rahman. Ayat kedua, Allamal Quran. Rahmat Allah paling besar ialah Al-Quran. Dia kembali kepada ayat mula surah ini. Hamim wal kitabil mubin. So nampak kaitannya tu? Kecuali bagi siapa-siapa yang Allah beri rahmat. Dan Allah beri rahmat bukan hanya pada hari itu. Allah sudah beri rahmat lama dulu sejak di dunia. Allah beri rahmat di Al-Quran. So berbahagialah bagi mereka yang melazimi hidup dia siang malam pagi petang ingatan pada Quran. Kerana kita benar-benar nak rahmat Allah. Dan menariknya, Allah tidak pernah tersalah memberikan perkataan innahu huwal azizur rahim. Pada hari itu Allah full authority, aziz. Dia paling berkuasa pada hari itu. Ar-Rahim. Kasih sayangnya berpanjangan. Sekali minum dari telaga Kausar, kita takkan dahaga selama-lamanya. Kasih sayangnya berpanjangan. Wah, illa marrahimallah, innahu huwal azizur rahim. Hanya dengan beberapa perkataan ya Allah. Hanya dengan beberapa perkataan ni tuan-puan. Kita dengan keyakinan kita beriman dan berusaha untuk kekal beriman. Kita dapat satu bentuk kelegaan yang tak boleh digambarkan. Lega. Lega. Hanya dengan satu ayat ni. Kerana kalau kita gagal untuk memahami ayat ini, kita akan trauma untuk melalui ayat seterusnya. Allah hanya beri satu exceptional kerana ayat sebelum tentang siksaan, ayat selepas ni tentang siksaan. Allah beri exceptional kat tengah. Kecuali orang yang ikut Quran. Kecuali orang yang ikut sunnah. Illa marrahimallah. Kecuali orang yang bersyukur pada rahmat-rahmat Allah. Kecuali orang yang kenal Allah di dunia. Dan Allah akan beri rahmat dekat akhirat. Kerana dia ada connection Ar-Rahman, Ar-Rahim. Orang-orang kafir sudah merasai Rahman Allah di dunia. Sudah merasainya. Tapi belum tentu mereka akan menikmati Rahim di akhirat.
Tapi kita yang membaca Ar-Rahmanir Rahim tiap hari, tiap kali. Ar-Rahmanir Rahim. Mengharapkan agar kita kekal dapat Rahman di dunia dan Rahim di akhirat. Dan 41 Allah datangkan exceptional. Rasa lega. Kemudian Allah teruskan. Quran meneruskan. Inna syajarataz zaqqum. Inna syajarataz zaqqum. Sekarang Allah cerita tentang akhirat. Dan cara Allah cerita tentang akhirat, Allah mulakan tentang neraka. Apa kaitan ayat ini dengan rahmat Allah sebelum? Apa kaitan ayat ini dengan ayat rahmat sebelum? Illa marrahimallah. Ini kan tentang neraka. Kaitan dia begini tuan-puan. Kalau kita semua dalam satu kelas, saya ceritakan pada tuan-puan, di luar pintu kelas ni, ada alat-alat untuk siksaan. Ada yang tarik kuku, siksaan potong lidah, gunting lidah. Ada yang diikat, digantung kepala di bawah. Ada yang kaki diikat. Kemudian tangan diikat ke tengkuk. Kemudian disula daripada buntut keluar dekat mulut. Lalu dipanggang. Ini saya cerita ni. Suruh gambarkan. Tuan-puan dekat bilik sebelah ni, dekat pintu, dekat luar pintu ni, ada pintu. Dekat sebelah sana pintu, ada lelaki yang ulang-alik. Kejap direbus, kejap dipanggang, kejap direbus, kejap dipanggang. Saya bagi tahu tuan-puan yang dalam kelas. Tuan-puan tak nampak apa berlaku. Dalam bilik, tertutup semua, ada satu pintu je. Saya je bagi tahu tuan-puan, dekat sebelah sana, dekat pintu sebelah sana, sedang berjalan siksaan. Ada bentuk-bentuk siksaan. Itu kan tandanya saya sayang pada tuan-puan. Jangan langgar peraturan, kalau tak tuan-puan akan pergi ke bilik sebelah. Saya tunjukkan tak? Tak. Saya cuma cerita. Ini bentuk rahmat luar biasa dari Allah. Allah cerita dalam Quran. Allah tak tunjukkan. Tak lukis. Tak gambarkan dalam mimpi-mimpi kita. Tak. Ayat Quran je. Dekat neraka ada pokok zakum. Dia makanan untuk orang berdosa. So, bila sebut berdosa, kita sudah tergambar. Oh, dosa. Dosa yang macam mana ni? Oh, dosa begini ke? Oh, makanan untuk orang berdosa. Ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Allah cerita dulu sebelum hari kejadian. Supaya mereka-mereka yang pernah dengar cerita ini mula berwaspada dan berhati-hati. Sama macam kalau cikgu, doktor pergi sekolah, cerita tentang bahaya gula, nanti boleh dapat kencing manis. Kenapa cikgu nak cerita benda-benda macam tu? Kencing manis kena potong kaki, luka tak sembuh-sembuh, tak baik-baik. Kenapa cikgu kena cerita macam tu? Doktor kena cerita macam tu. Tu tandanya doktor sayang. Kena berhati-hati ambil gula. Jangan lebih-lebih. Jika tidak ini, konsekuensi akan datang berlaku macam ni. Allah datang dengan kasih sayangnya. Beritahu tentang akhirat. Dengan perkataan yang kita boleh gambarkan. Semampu kita. Selayaknya untuk kita gambarkan.
supaya kita beringat, berwaspada dan berjaga-jaga. Begitu bentuk kasih sayang Allah. Dan in the meantime, tuan-puan, kita juga pernah lalui benda macam ni. Cikgu kita bagi tahu, okey kelas, kita punya subjek kita terdiri daripada 12 bab. Dan saya akan mula mengajar anda, kalau sempat habis 12 bab, kalau tak sempat kita habiskan mana yang sempat dan kita jumpa di Dewan Periksa. Tugas saya mengajar, dia bagi tahu, okey begini. Lepas tu jumpa kat Dewan Periksa. Sama ada murid tu faham tak faham, lantaklah. Dan Allah boleh buat saja macam tu. Letakkan peraturan, ikut korang, nak ikut tak ikut, tak apa. Letak je peraturan. Ikut tak ikut, lantak. Tapi sampai satu masa Allah seksa kerana langgar peraturan. Tanpa pun diberi peringatan, jangan tak ikut, kena ikut. Allah boleh buat macam tu. Boleh senyapkan je, tiba-tiba mati, diseksa dalam neraka. Apa salah aku diseksa? Bukan aku dulu pada hari pertama kau hidup, aku pernah beri peraturan. Kenapa tak ikut? Boleh. Tapi begitu penyayangnya Allah. Allah bukan saja datangkan peraturan. Allah datangkan peringatan berulang kali. Dan peringatan tu bukan hanya datang dari Quran, tapi dari alam. Rumput yang tumbuh, pokok yang tumbuh, matahari yang beredar, bulan dan bintang, semua jadi tanda dan merupakan rahmat dari Allah untuk kita. Hauna. Makan sikit. Perut kosong. So ini bentuk peringatan dari Allah. Dan ayat-ayatnya kita boleh gambarkan supaya kita benar-benar faham akan risiko, consequences, apa yang berlaku. Sebab tu bila jumpa ayat tentang neraka, jangan gambarkan tentang, teruk betul, ini asyik nak seksa orang aja. Neraka, stres. Orang yang menganggap cerita pasal neraka, adalah mendatangkan stres dan tidak membangun, sebenarnya dia tak faham kasih sayang Allah. Kalau dia tak faham kasih sayang Allah, macam mana dia nak masuk dalam golongan yang exceptional, illa marrahimallah. Dia tak kenal kasih sayang Allah di dunia, macam mana boleh dapat rahmat Allah di akhirat nanti? Na'udzubillah. Sebab tu kena bagi tahu pada tuan-puan tentang ayat-ayat dalam Quran, semuanya adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah. Sama ada ia ayat tentang neraka, tentang Fir'aun, tentang Qarun, semua bentuk rahmat dari Allah. Tak ada satu pun ayat yang bukan diturunkan atas dasar rahmat, tidak. Itu level kasih sayang Allah. Itu standard kasih sayang Allah. Satu perlu menanggapi, ini ayat cinta. Ketika Allah, ni nanti kita bakal lalui bentuk cinta dari Allah. So anda rasa dicintai, jom kita dengar apa peringatan yang Allah beri. Inna syajarataz zaqqum. Sesungguhnya pokok zaqqum. Neraka kita pernah gambarkan, dia dipenuhi api, penuh dengan siksaan.
Tapi Allah bagi tahu ada pokok. Kan sangat kontra dengan apa yang kita pernah faham. Pokok dalam neraka, tempat berapi, kan pokok dengan api macam tak match. Pokok dengan api mana match? Tapi Allah kata tak, dekat neraka ada pokok. Dan pokok itu ada nama, Az-Zaqqum. Tak payah meneka-neka. Pokok apa? Pokok neraka kot. Atau pokok berapi. Atau pokok... Tak, Allah bagi nama. Az-Zaqqum. Allah bagi nama, siap-siap. Tak payah kita meneka-neka. Sebab kadang manusia ni, dia sangat kreatif. Allah tak bagi tahu, dia suka teka-teka. Macam ni kot. Oh, macam ni. Zulaikha tu akhirnya kahwin dengan Yusuf. Tapi ini kali tak payah teka-teka. Allah bagi tahu, direct. Syajarat az-Zaqqum. Pokok Zaqqum. Why? Kerana kita dah kenal, tak perlu cari dan perlu fokus. Fokus pada pokok Zaqqum. Fokus pada pokok Zaqqum. So ulama tafsir melihat pokok Zaqqum ni dia makanan paling buruk. Pokok paling buruk, makanan paling buruk yang dihasilkan oleh pokok tersebut. Dia tak ada pilihan lain bagi penghuni neraka. Sebesar-besar neraka, seluas-luas neraka hanya ada pokok Zaqqum. Tak ada pilihan lain. Kalau kita tengok dekat dunia, berapa banyak pokok yang kita boleh hitung dan bilang, tak banyak sangat berbanding sangat banyak lagi pokok yang kita tak terhitung dan yang tak terbilang. Kita hanya mampu menamakan nama sayur. Itu pun pelbagai dah. Dan kadang kita tak tahu bentuk pokoknya macam mana. Kadang kita keliru nak namakan pokok kobis ke buah kobis atau sayur kobis. Beza dengan cauliflower dan brokoli. Kobis panjang dan kobis pendek. Ada kobis pendek. Kobis pun banyak jenis. Itu belum masuk petola. Belum masuk kayu manis. Sangat banyak dekat dunia. Rahmat. Dekat neraka satu dia pokok. Dah. Syajarat az-Zaqqum satu jenis. Tak payah banyak-banyak. Itu pun syukur ada. Syukur masih Allah beri provide makan dekat neraka. Walaupun bentuk memang tak boleh dimakan. Pun bentuk rahmat. Walau dalam neraka. Inna syajarat az-Zaqqum. Dan tak ada pohon lain. Kalau dekat syurga, you name it. Pelbagai jenis pokok. Ada ulama tafsir, Mujahid dia kata, andainya dijatuhkan satu titis dari Zaqqum ke bumi, nescaya semua penghidupan penduduk bumi menjadi rosak kerananya. Malah, hauna makan, hauna makan. Orang kafir Mekah pula, bila dia dengar inna syajarataz zaqqum, mereka mengunjing, mengejek-ngejek. Wah, zaqqum, bestnya. Mereka kata tak sabar-sabar nak makan. Itu bentuk penerimaan kafir Quraisy. Sebab tu Allah bagi nama direct. Sebab ada orang yang dengar nama, bestnya tak sabar-sabar macam mana buat zakum. Mesti boleh buat masak lemak.
Inna syajarataz zakum. Bayangkan tuan-tuan, selepas Allah sebut tentang rahmat Allah, Allah datangkan inna syajarataz zakum. Respon daripada kafaru wa kadzabu, orang kafir dan orang-orang yang dustakan dengan main-main. Dengan main-main. Dekat mana kita jumpa ayat main-main? Main-main, main-main. Laibin. Oh, main-main, main-main. Sudah disebut kan main-main? So, dorang main-main. Tidak serius. Inna syajarataz zakum. So, perangai itu, walaupun kita bukan kafir Quraisy Mekah, bangsa berbeza, tapi perangai itu, perangai merendah-rendahkan agama, suka main-main, nartizen, macam tu, suka main-main. Mufti tak mufti dia belasah semacam je. Main-main. Kemudian Allah kata apa? Ta'amul asim. Untuk siapa buah zakum ni? Oh, dia jadi makanan bagi orang yang berdosa. Jadi makanan bagi orang yang berdosa. Okey, kalau kita tengok dari atas, Allah tak sebut tentang dosa. Allah sebut mujrim, bentuk-bentuk kesalahan, mujrim, apa lagi, Allah cuma sebut tentang Fir'aun, tentang kaum Tubba, tentang orang-orang kafir Quraisy. Ini bentuk gelaran yang baru, Al-Asim. Al-Asim, orang berdosa. So asim ni apa maksud asim? Sebab kalau sebut dosa, ialah bahasa Melayu kan dia terhad perkataannya. Kalau sebut dosa, dan dosa ni pernyataan umum. Bentuk dosa apa? Apa yang dia buat sehingga dia dikategorikan sebagai Al-Asim. Al-Asim. Dosa asim ni adalah jenis dosa yang menjadikan manusia cenderung untuk buat berkali-kali dan tak mau berubah. Al-Asim adalah dosa yang manusia suka buat, condong ke arah dosa tu dan tak mahu buat baik. Kita kadang ada kawan yang pantang jumpa, asyik nak gosip je. Walaupun kadang kita bagi hint, kita tak selesa. Alang kau ni Kia, takkan cakap sikit pun tak boleh. Al-Asim. Asim, dia tenggelam dengan dosa. Tak nak berubah. Dia suka nak buat. Tak nak berubah. Kita, yes, ketagih. Ya, mungkin ketagih. Ketagih kot, ketagih. Dia susah nak keluar dalam circle itu. Al-Asim. Dia cantik. Rambut pun cantik. So, dia upload lah gambar-gambar kecantikan dia dekat media sosial. Asim tenggelam dalam dosa itu. Dia tidur pun dapat saham kerana gambar terpapar dekat media sosial. Dan bayangkan dia mati tanpa sempat untuk bertaubat. Selama-lamanya. Selama-lamanya orang akan melihat aurat dia. Tanpa putus. Itu kegilaan kita kan?
Semua nak tunjuk tanpa mengambil kira, oh ini dosa ni, ini dosa, ini boleh bawa pada asim ni. Ini berpanjangan ni kalau aku buat ni. Tak. Kita tak ada pertimbangan tu. Sebab kita tak sabar-sabar. Tidak sabar-sabar mau makan buah zakum. Tak gitu. Ta'amul asim. Buah zakum makanan untuk orang-orang asim. So mereka cenderung untuk buat dosa dan tak mahu buat baik. Mungkin mereka tak buat lagi dosa tu tapi mereka sudah condong kepada keburukan. Hati mereka sentiasa ke arah dosa tu. Perkataan al-asim asalnya digunakan untuk unta. Al-asim ni asalnya dia digunakan untuk unta. Unta tu patutnya boleh bergerak pantas, boleh berjalan laju. Tapi sengaja unta tu nak jalan perlahan. So macam kita. Kita boleh buat benda baik. Boleh jaga mulut. Tapi sengaja tak nak. Kerana hati. Hati tak nak. Peluang buat baik ada. Tapi kita tak raih peluang tu. Makanan yang sewajarnya zakum. Makanan yang sewajarnya zakum. Sebab tu hidup kita ni, dia bukan semuanya tanpa kawal. Go with the flow. Tidak. Kita ada pilihan-pilihan. Kan tengok pukul berapa? Pukul 10. Ada 2 ketul anak dekat sini belum mandi. Kita ada pilihan nak jeritkan aja cepat pergi mandi. Atau kita pilih perkataan yang sesuai. Nuha, Hauna, Ulia, pergi mandi. Boleh pilihan atas kita. Kita boleh mulakan dengan jeritan. Maki je. Ini apa? Kambing ke lembu tak mandi-mandi lagi ni? Boleh. Atau kita memilih untuk jaga perasaan dan jiwa. Beli jiwa. Jom mandi sayang. Kan? Nanti tengok lagi. Boleh? Hauna, Ulia, pergi mandi dulu. Oh, Hauna dah mandi. Okey, Ulia pergi mandi. Kan? Hauna dah mandi dia kata. Penjodoh bilangan. Dia boleh guna ketul biji sekaki. Macam pisang tu kan, sekaki. So ini 2 kaki. Tak, dia ada 4 kaki. 2 orang. Kan biasa kalau makcik-makcik dia panggil anak buah kan. Buah kan beberapa ketul. Ni beberapa ketul. So dia guna tu ikut berapa bilangan kepala. Seketul kepala, 2 ketul kepala. Gitulah lebih kurang. So al-asim adalah mereka yang tidak memilih untuk buat kebajikan tapi tetap memilih cenderung untuk buat dosa. Ada pilihan tapi dia tak buat. Kemudian Allah kata tentang, masih lagi menerangkan tentang apa itu zakum. Tadi pokoknya, kemudian kepada siapa, kemudian tentang sifat buah zakum. So dalam sejarah, pernah digambarkan bagaimana orang-orang musyrikin Mekah ni mempermain-mainkan cerita Nabi tentang buah zakum. Mereka diberitahu oleh Nabi, penghuni neraka akan makan buah zakum. Okey, cuba tengok Nabi bagi tahu penghuni neraka nanti akan makan buah zakum. Tiba-tiba diorang respon. Kawan-kawan, jom makan buah zakum. Nabi kata penghuni neraka akan makan buah zakum. Diorang respon, kawan-kawan, jom kita makan buah zakum. Nabi tak cakap pun korang akan makan buah zakum. Tak. Nabi kata penghuni neraka akan makan buah zakum.
So kalau kita beriman, kita akan jaga mulut kita. Jangan buat main, jangan buat main. Walaupun mulut ni gatal je nak sebut. Oh, buat zakum, macam best je. Ya Rasulullah, macam best je. Mulut kena jaga. Tapi orang yang tidak beriman. Kawan-kawan, jom makan buah zakum. Seolah-olah mereka mengiyakan kata Nabi bahawa mereka penghuni neraka dan bakal makan buah zakum. Gitu. So itu antara latar kisah. Lalu Allah kata kalmuhli yaghli fil butun. Kalmuhli. Al-muhli dia maksudnya seperti kerak minyak. Kalmuhli ni maksudnya seperti kerak minyak. Cuba tengok minyak masak yang telah banyak kali diguna. Minyak masak yang banyak kali diguna. Asalnya dia jernih, lama kelamaan dia akan jadi melikat, pekat dan likat. Pekat dan likat. Kan minyak masak yang banyak kali diguna, dia akan jadi pekat dan likat. Sama macam kalau muhli ni maksudnya lekat, likat, pekat dan likat. Kal muhli, pekat dan likat. Sama macam kalau kita masak rendang. Rendang kan kita masak tu, kita renih sampai hilang dia punya air dari daging. Sehingga dia betul-betul jadi pati, pekat dan likat. Atau apa lagi yang kita masak jadi pekat dan likat? Dodol. Air gula jadi dodol tu. Dia jadi pekat dan likat. Sekarang bayangkan tuan-puan, kita makan, kita pula. Nauzubillah. Orang-orang kafir ni makan buah zakum, makan, dia jadi pekat dan likat dari dalam mulut. So, bila dia pekat dan likat, masuk ke dalam perut. Pekat dan likat tu masuk ke dalam perut. Dan dia pekat dan likat bagai dodol yang baru masak. Tengah panas-panas macam tu. Dimakan, dia jadi pekat dan likat dengan gigi palsu semua termasuk. Masuk dalam perut, mendidih. Awak nak temankan Uya? Mendidih. Kerana panas. Dan bayangkan, start dari masuk mulut. Makanan yang masuk mulut ni, dia akan melalui saluran dari mulut, lalu trakea, masuk ke dalam perut, melalui usus. Seluruh perjalanan, bayangkan dia pekat dan likat. Kalau dia air ni smooth masuk. Ini pekat dan likat. So, seluruh perjalanan tu dia akan melekat di dinding-dinding dengan panas. Lalu dia bergumpal, melekat dan mencairkan semua apa yang lalu sampai ke perut. Cuba kita tengok tembaga cair. Ya, dia bukan cair. Dia tembaga yang pekat dan likat. Macam ni. Ini cair. Dia pekat dan likat. So, pekat dan likat ni, dia senang ke berjalan? Tak, dia slowly.
Kalau nak tes boleh tuan-tuan. Kalau nak tes boleh. Tapi saya tak sarankan lah. Takut nanti tersangkut dekat kerongkong. Kalau nak tes boleh. Makan dodol. Jangan kunyah, telan. Sekat ni, sekat. Nak turun tu, ya Rabbi. Dia piazab nak turun. Itu baru dodol. Dodol tu dah lama sejuk. Ini dia panas. Dan tersekat. Kita nak bernapas pun susah. Tersekat. Slowly dia masuk. Slowly dia masuk. Daripada perjalanan. Dekat je ni tuan-puan. Daripada mulut sampai ke perut ni. Dekat je, dekat. Beberapa jengkal. Tapi dia nak masuk tu slowly masuk sampai perut. Kalmuhli. Pekat dan likat. Dan Allah tak bagi tahu muhli tu bahannya apa. Yang Allah bagi tahu zakum je. Tak lazimnya kita terjemah sebagai tembaga cair. Tapi muhli pekat dan likat. Dia bukan cair. Tembaga pekat dan likat. Panas. Banyak benda yang kita boleh gambarkan bentuk yang panas. Dodol panas. Tapi dodol tu kita masih bayangkan makanan. Tembaga panas. Lilin panas. Lilin yang cair kan panas. Cuba telan. Nganga. Suruh anak letak. Titiskan. Lilin. Dia concentrated. Tu kesan makan buah zakum. Yaghli fil butun. Satu nak masuk tu sukar, susah, panas. Kemudian dia mendidih dalam perut. Mendidih dalam perut. Bayangkan benda yang mendidih dalam perut. Perut kita mendidih. Sekejap. Lazimnya kita memahami suhu didih bagi air berapa darjah? 100 darjah Celsius. Okay, suhu didih bagi air 100 darjah Celsius. Badan kita berapa suhu untuk demam panas? Nah, telah 6 buyat lagi panas-panas begitu. Lamsam begitu, satu mangkuk. Nah, dia pergi melekat sini dengan kahak-kahak tu, bah, termasuk dalam. Oh, sorry lah, tercakap Sabah. Suhu badan kita mendidih 40 darjah Celsius. Lebih dari 40 tuan-puan, kita dah terkapar-kapar dah. Otak dah blackout. Lebih dari 40. Maksimum badan kita boleh tampung 40% dari suhu didih. 40%. Lebih dari 40% badan kita blackout. Kita pingsan. Dan sekarang Allah bagi tahu perut kita pada suhu 100%. Suhu didih 100. Nah, sekarang kita fikirkan macam mana bentuknya. Dah makan mendidih pula dalam perut 100, suhu 100. Kita pengsan 2 kali. Kita pengsan 2 kali. Tapi itu jam tak pengsan. Kita terseksa. Duduk pula di tempat panas. Kita pula asyik-asyik kita. Orang-orang kafir.
Hauna orang-orang kafir. Kal muhli yaghli fil butun. Ui, dahsyat lah. Dia seperti tembaga cair mendidih dalam perut. Seperti suatu yang pekat dan likat, nak turun tu seksa, slowly turun dengan panasnya, dan bila sampai perut dia mendidih. Mendidih. So sebut saja mendidih kita dah unimaginable. Tak boleh nak dibayangkan. Mendidih. Dan bila kata mendidih, kaghalil hamim. Yang mendidih dalam perut ni, dia mendidih seperti al-hamim. Cecair yang mendidih. Keadaan mendidih tu seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. So, tengok sajalah nanti nak masak tengah hari kan. Kita nak panaskan minyak. Sebelum goreng tu, adakah kita nak tunggu minyak tu mendidih? Tak. Kita dapat lihat minyak tu sudah mula berasap. Sebab suhu minyak mendidih berbeza dengan suhu air mendidih. Minyak lebih likat, lebih pekat. So, dia mendidih pada suhu lebih tinggi. So, minyak kita tak tunggu mendidih sebelum masukkan apa? Masukkan ikan. So lepas ni nak masak tu pun teringat, ui, kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim, mendidih meluap-luap. Macam minyak masak ni meluap-luap mendidih. Bayangkan pula perut kita mendidih macam tu. Ingatan pada Allah kekal, tuan-tuan. Kekal ingatan pada Allah. Mendidih meluap-luap. Oi. So, tuan-tuan dan puan-puan, inilah bentuk rahmat peringatan dari Allah. Perkataan yang Allah guna kita boleh gambarkan dan boleh bayangkan. Dan ketika kita bayangkan, kita sendiri rasa. Badan kita automatik rasa. Rasa kecut, rasa gerun, rasa tak selamat, rasa insecure. Lalu kita cepat-cepat, ya Allah, jadilah wali kami. Ya Allah, lindungilah kami. Itu yang Allah nak. Bila rasa takut dan gerun, terus cepat kembali pada Allah. Bukan rasa takut dan gerun jauh dari Tuhan. Tidak. Minta tolong pada jiran sebelah. Tolong. Aku nak masuk neraka, tolong. Tak. Minta tolong pada Allah. Itu yang Allah nak. Biar bila kita ibadah berbekas. Ada rasa takut dan gerun, baru rasa harap. Ya Allah, aku berharap lindungi aku tak nak macam ni. Itu bentuk didikan, pendidikan yang berterusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sayangnya Allah pada kita. Sayangnya Allah pada kita. So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama pada pagi ini dan moga-moga Allah beri kita kesempatan lagi untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan insya-Allah besok kita akan sambung pada ayat seterusnya, ayat 47. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.